Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika nasta'in ya fattah ya rabbal alamin. Wa ba'd. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sambungan kita di muka surat 140 yang Jawi. Hadis 205. Hadis 205, hadis marfu'. Wa bihi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyanu an Yazid bin Yazid an Yazid bin Yazid bin Jabir an Abdurrahman bin Abi Amrata an jaddatihi Kabshati. قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. Riwayat Ibnu Abi Umar, dia kata daripada Sufyan dari Yazid bin Jabir, daripada Abdurrahman bin Abu Amrah, daripada neneknya Kabsyah. Kabsyah ni namanya Kabsyah binti Sabit bin Al-Munzir Al-Ansariyah, saudara perempuan bagi Hassan bin Sabit. Kabsyah ni. Jadi Abdurrahman bin Abu Amrah, dia kata cerita daripada neneknya Kabsyah bin Sabit. Dia berkata, Nabi SAW datang kepadaku, mari jalan. Maka beliau minum dalam keadaan berdiri daripada mulut kirbah yang tergantung. Maka aku pun bangun kepadanya, lalu aku memotongnya, memotong mulut kirbah. Baik. Riwayat ini, hadis di bawah ditulis sebagai hadis yang sahih. Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Ibnu Majah pun mengatakan demikian. Wa fihi ziyadatun, cuma dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan. Selepas habis lafaz faqata'tuhu tu ada tambahan tabtari barakata mawdi'a fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tabtari itu mengingini
Barkati, keberkatan, maudhi'i, tempat fiyi, tempat letak mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua isu lah dalam riwayat ni. Pertama ialah Nabi minum daripada min fiyi qirbah, mulut qirbah. Qirbah ni satu bekas air yang diperbuat daripada kulit. Selalu orang-orang Arab guna untuk dia ambil air daripada tempat sumber air, akan bawa balik rumah, dan qirbah ni akan digantung. Bila diperlukan untuk minum, dia akan buka mulut qirbah tadi dan akan tuang dalam bekas untuk buat minum. Jadi pertama minum daripada mulut qirbah. Ada tempat sebelum ni pernah Nabi SAW larang, kerana ada dalam satu riwayat pernah berlaku sebab larangan tu. Pernah berlaku ada sekali seorang minum daripada mulut qirbah. Dari situ muncul seekor ular. Pernah berlaku. Oleh kerana tu Nabi, daripada situlah Nabi melarang minum, kerana tuang dulu. Itu sebab antara adab minum ni mesti lihat. Jadi dalam gelap tak menjadi sunnah dan itu dilarang. Maknanya kena dalam keadaan cerah, air yang dituang tadi. Minum daripada mulut qirbah. Qirbah ni bekas besar. Jadi kalau kata perkara ni kita tak guna, boleh kita kiaskan kepada bekas besar jak contohnya. Dari satu aspek kerana pernah berlaku tu di kalangan sahabat dan Nabi menegur. Dan di dalam hadis ni Nabi sendiri minum daripada mulut qirbah tu. Jadi mungkin orang akan soal, pernah Nabi larang dan ada masa Nabi buat. Maka di sini kita dapat ambil faham bahawa dia panggil tegahan Nabi itu nahyu tanzih. Tegahan secara makruh tanzih, makruh yang ringan. Maknanya dalam kebiasaan atau menjadi satu cara adab, tidak elok minum daripada mulut qirbah ataupun daripada bekas besar tu. Bahkan dibubuh dalam cawan atau dalam gelas dulu, barulah diminum. Itu satu. Maknanya di sini larangan tu bukanlah sampai ke tahap haram, dan juga mengikut keadaan. Jika ada sesuatu keadaan kita pun tak pasti qirbah tu berada di mana, jadi kena berhati-hati, kerana pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Dan ada yang mengatakan hadis ni yang kata Nabi minum ni adalah hadis di peringkat awal. Kerana adalah mengikut beberapa kaedah ulama, hadis yang mutaakhir menjadi pemansuh bagi hadis yang terdahulu. Jadi hak hadis ni, hak kata Nabi minum dari mulut qirbah ni, hak peringkat awal, dan kemudian Nabi larang. Bila Nabi larang, maknanya hak tu yang terakhir, larangan Nabi minum daripada mulut qirbah. Dan yang kedua ialah dalam hadis ni menyatakan qaiman, berdiri. Nabi minum dalam keadaan berdiri. Jadi daripada hadis ni kita tengok qirbah ni benda yang digantung. Maka kalau nak minum terus itu mungkin keadaan darurat, Nabi melakukan satu. Dan yang kedua nak menyatakan perkara tu dibolehkan dalam beberapa keadaan. Terutama jika air itu adalah air dipanggil air sabil. Air sabil contoh kan air yang dibagi minum untuk orang ramai, dan tempat tu tak sesuai untuk duduk. Tapi jika di tempat yang diletak air sabil sebagainya itu adanya tempat duduk, maka lebih aula duduk.
Maka ni Nabi nak menyatakan boleh. Tu hak keduanya. Jadi seelok dari segi adab memang air selain daripada air zam-zam tu memang dalam keadaan duduk lah. Seperti mana minggu lalu pun kita ada perbincangkan. Maka aku pun bangun kepadanya, lalu aku memotongnya. Jadi memotong bekas atau kepala mulut qirbah tu selepas mana Nabi minum. Di sini zahir nampaknya nak ambil keberkatan lah. Bekas minum Nabi tu ambil buat simpan. Dia macam yang hadis sebelum tentang apa tu, Nabi minum, Ibnu Abbas ada bersama, apa tu, duduk bersama, tetapi Nabi tanya dan tentang nak bagi penggiliran tu, boleh ke nak bagi ni, mengenai apa, mengikut pusingan kanan ke kiri. Tapi bila dia tengok Nabi duduk sebelah kanan, walaupun ada orang lain yang lebih berumur di sebelah kiri, atas dasar nak ambil bekas minum Nabi tu. Ini masa kisah tentang Ibnu Abbas dengan Khalid bin Al-Walid. Baik. Hadis ke-206, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Basharin qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdiyin qala hadatsana Uzrah bin Thabitin Al-Ansari an Sumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i salasan wa za'ama Anasun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan. Ni makna hadis seperti ini telah lalu. Hadis yang ke-206, Muhammad bin Bashar perawinya daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada Uzrah bin Sabit Al-Ansari, katanya daripada Sumamah bin Abdullah. Dia berkata, Sumamah bin Abdullah ni bagi tahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menarik nafas, bernafas, menarik nafas di dalam bekas 3 kali. Maknanya menarik nafas semasa minum, angkat minuman, bernafas. Itu maksudnya. Bukan kata bernafas ketika dalam tu. Maknanya ketika dalam minum, paling tidak dia ambil nafas 3 kali. Dalam ada kita dah baca sebelum. Dan Anas meyakini bahawa Nabi SAW menarik nafas dalam bekas 3 kali, pun melakukan yang demikian. Hanya sekurang-kurang semasa minum air itu dipanggil tidak teguk sekaligus saja, ambil nafas, kerana dari segi kesihatan memberi kebaikan dan juga dari segi agama. Dalam yang riwayat sebelum kita ada baca, Nabi memulai dengan bismillah, dan bila dia habis teguk dia alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, paling kurang. Tu ada riwayat kata 2 kali, maksudnya 2 kali berhenti. Ada permulaan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 2, 3 ada riwayat. Dan hadis ni yang ditulis di bawah, akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Syekh, hadis yang hasan sahih. 4 orang telah menukilkan ataupun merekodkan dalam kitab mereka. Uzrah, nama perawi tadi Uzrah bin Sabitin Al-Ansari. Baik. Jadi isi hadis ni sama seperti yang sebelum.
Wabihi qala hadis yang ke-207 wabihi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an ibni Juraij an Abdul Karim an al-Barra ibn Zaid bin Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa qirbatun mu'allaqatun fashariba min famil qirbah wa huwa qa'imun faqamat ummu Sulaim ila ra'sil qirbah faqata'atha. Hadis ni di bawah ditulis hadis yang sahih. Akhrajahu telah merekodkan Ahmad wa Imam Ad-Darimi daripada Al-Barra bin Zaid bin Ibnatu Anas. Qala al-Hafiz anhu maqbul yani indal mutaba'ah wa tabahu Humaid inda Abi Syekh ma'mul bih Hasan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tamu Ummu Sulaim. Kisah berasingan perawi yang lain tapi perbuatan yang sama dengan hadis 205 tadi. Hadis 205 tentang Kabsyah binti Sabit. Ini daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata telah menjadi tamu Ummu Sulaim. Nabi menjadi tamu kepada Ummu Sulaim. Dan di situ, di rumah Ummu Sulaim tadi ada suatu qirbah yang tergantung. Qirbah ni bekas simpan air yang diperbuat daripada kulit. Maka beliau, Nabi, meminum dari mulut qirbah itu dalam keadaan berdiri. Maknanya sama makna dengan isi yang hadis 205. Maka Ummu Sulaim bangun, pergi kepada kepala qirbah itu lalu memotongnya, ambil buat simpan. Bukan satulah maknanya sebelum ni Kabsyah binti Hasan bin Sabit. Jadi maknanya situ seperti tadilah, keharusan tu ada, terutama ketika kita ihtimal hadis atas dasar darurat, minum berdiri dan juga minum daripada mulut qirbah atau bekas tu. Hadis 208 wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Nasrin As-Saburi qala hadatsana Ishaq bin Muhammadin Al-Farwi qala haddathatna Abidatu bintu Nail an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an abiha radhiyallahu ta'ala anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman qala Abu Isa wa qala ba'duhum Ubaidatu bintu Nabil. Di sini Abidah bintu Nail. Hadis yang sahih telah merekodkan Abu Syekh daripada tariq, iaitu jalan periwayatan Abidah binti Nail, dan ia adalah maqbulah, diterima perawi periwayatannya kama fit taqrib. Wa fihi aidan Ishaq bin Muhammad Al-Farwi qala Al-Hafiz Ibnu Hajar kata saduqun, orang yang benar, kufa fasa'u hifdhih, terlari ia daripada ingatan yang tak baik. Maknanya dia tu orang yang benar, tidaklah dia tu ingatan tidak baik. Wa rawahu aidan Al-Bazzar wa Tabarani wa qala rijaluhu masiqat, para perawinya semua adalah kuat. Farawi nisbah li Farwah jadduh, maknanya Farawi itu Ishaq bin Muhammad Al-Farwi. Farwi ni nisbah kepada datuknya. Bi fathil fa wa sukunir ra, Farwi. Daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya, anak perempuannya Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma telah meriwayatkan daripada bapanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Ini kita ihtimal tadi dalam keadaan darurat lah. Dalam keadaan biasa kita pun dah bincangkan sebelum ni,
bahawa dalam keadaan biasa bukan darurat dan dalam keadaan tidak ada apa-apa masalah, bukan juga air sabil atau di rumah, maka duduk itu lebih aula. Cuma hadis yang mari tentang berdiri nak menyatakan bolehnya, tidaklah sampai menjadi haram. Dalam riwayat tu ada tulis Nail dan ada tulis Nabil, Abidah bin Nabil. Ada yang mengatakan Abidah bintu Nail, dan ada yang menyebut Ubaidah bintu Nabil. Baik. Bab yang ke-33, wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ta'attur ni wangian atau menggunakan wangian, memakai atar wangian. Di dalam kitab syarah sebagai muqaddimah bab ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, i'lam, ketahuilah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana tibur raihati daiman. Diri Nabi sendiri itu sentiasa dalam keadaan wangi. Tidak ada dalam syarah ni lah. Dalam kitab kita ni tak ada yang dia buat mari syarah tentang bab ni. Wa illam yamussa tayyiban, sekalipun Nabi tak memakai wangian, Nabi sendiri itu, zat diri Nabi itu wangi. Wa min simmatin, daripada situ, qala Anas, ma syamamtu rihan qattu wala miskan wala ambaran atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku mencium bauan sama sekali, atau mana-mana kasturi ke ambar ke, yang ianya lebih harum daripada bau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Dalam ni nanti ada apa akan disebut nanti sukkah ataupun miskah. Misk itu dia kasturi ataupun bekas kasturi. Dan ada dalam riwayat lain, miskan qattu wala ataran kana atyabu min irqi Rasulillah. Peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih harum daripada mana-mana kasturi dan juga wangian. Pernah satu riwayat daripada Imam At-Tabrani dinyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam nafasa fi yadihi, Nabi pernah tiup di tangan, summa masaha ala zahri Utbah, kemudian dia sapu di belakang seorang yang bernama Utbah. Sapu di belakang, mungkin Utbah datang mari bagi tahu sakit, dia sapu di belakang dan sapu di perut Utbah. Fa'abiqa bihi tayyibun hatta kana indahu arba'u niswatin kulluhunna tajtahidna an tusawihi fi falam tastati' ma annahu kana la yatatayyab. Sampaikan bekas Nabi sapu di belakang Utbah tu pun bauan dia tu wangi di perut orang, sedangkan dia kata dia tak pakai pun, tak pakai wangian. Dan ada beberapa lagi lah, sehingga kadang orang menamakan Madinah tu sendiri sebagai Baitul Mutayyibin, tempat atau rumah orang-orang yang berbau wangi. Dalam satu sanad yang sahih daripada Ad-Darimi dan Baihaqi, Abu Nu'aim menyatakan annahu lam yakun yamurru bi tariqin fayattaba'uhu ahadun illa arafa annahu massakah min tibi 'irqih wa lam yakun yamurru bi hajarin illa sajad lahu. Tidak melalui oleh Nabi satu-satu jalan, lalu ada orang yang mengikutnya, maka orang akan mengetahui laluan itu akan berbau wangi kerana apa yang keluar daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluhnya.
Dan tidak pernah baginda Nabi melalui mana-mana batu, melainkan kesemuanya akan memberi hormat kepada baginda Nabi. Ini antara dipanggil kelebihan yang ada bukan saja selepas jadi Nabi, bahkan sebelum pun. Baik. Hadis yang ke-209, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa ghair wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaibanu an Abdullah bin Al-Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Hadis ni yang sahih, akhrajahu, merekodkan oleh Abu Dawud wa Abu Shaykh, kilahuma min tariqi Syaiban wa Ibn Sa'ad. Gharibul hadis sukkah. Sukkah ni sejenis wangian atau bekas untuk menyimpan wangian. Daripada Musa bin Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada bapanya. Musa bin Anas bin Malik daripada bapanya, maknanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, dalam riwayat oleh Anas bin Malik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu bekas minyak wangi, sukkah. Satu bekas minyak wangi yang beliau gunakan untuk mewangi dirinya. Sukkah wahwa biddam, dibaca sukkah dengan baris dhammah di depan. Tibun yuttakhazu minar ram kab bikasril mim ra mikib wa fathuha ra makab wa fatahaha biwazni sahib ar-rakib wa huwa syai'un aswadu yukhallatu bil miski. Dia kata dia ni benda yang hitam dicampur dengan kasturi, yaduqu wa yankhallu wa yu'janu bima'in, ditumbuk, dihalus sehingga dihancurkan, dicampur, bima'in wa yumsahu biduhnil jaizi, dicampur dengan minyak, wa yutraku lailatan, diperap selama semalaman, summa yukhallatu bil miski, dan barulah dicampur dengan kasturi, wa yu'raku syadidan aw yuqrasu wa yutraku yaumain, dan untuk kuat lagi bau dia lebihkan lagi banyak malam 2 hari, summa yunazzamu fi khaytin wa kullama ataqa abqa rihih, bila dibuka wangian dia tu akan keluarlah. Ini nak cerita tentang sukkah. Wa rawan Nasa'i wal Bukhari fi tarikhihi an Muhammad bin Ali qala sa'altu Aisyah, pernah Muhammad bin Ali bertanya daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah yatayyabu, Nabi memakai wangian ke? Qalat, katanya, na'am, ya. Tizkarat at-tayyibil miski awil ambar la yuraddu at-tib li alla yata'azzal mahdi ma'a qillatil minnah fi. Sentiasa dia menceritakan tentang wangian, kasturi ataupun ambar, dan Nabi tidak akan menolak bila mana orang memberi wangian. Hadis yang ke-210, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Azrah bin Sabit an Sumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu la yaruddu tiba, wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Hadis ni pun sahih daripada Bukhari, Imam Tirmizi, Nasa'i, Imam Ahmad, Abu Shaykh. Kesemuanya daripada riwayat Uzrah bin Sabit daripada Sumamah. Muhammad bin Bashar perawinya, Abdul Rahman bin Mahdi katanya daripada Azrah bin Thabit dari Sumamah bin Abdullah. Dia berkata Anas bin Malik tidak pernah menolak wangian. Dan Anas bin Malik ini 10 tahun berkhidmat dengan Nabi. Dan Anas pun bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak wangian.
Dan hadis 211 Wabihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana ibnu Abi Fudaikin an Abdullah bin Muslim bin Jundub an Abi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Ini hadis yang hasan, akhrajahu Tirmizi, telah merekodkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun gharib wa Abu Syekh wal Baghawi min tariqi Abdullah bin Muslim an Abi an Ibni Umar. Gharibul hadis tu ada yang kalimah jarang, ialah ad-duhnu, iaitu minyak wangi. Qutaibah bin Sa'id daripada Ibnu Abi Fudaik, daripada Abdullah bin Muslim bin Jundub dari bapanya iaitu Muslim bin Jundub, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara salasun la turaddu, tidak boleh ditolak. 3 perkara ni kalau orang bagi kena terima. Pertama al-wasaid, iaitu bantal. Nah, kita pergi rumah orang kadang orang hollow bantal, ambil ya, letak nyanda lagu mana pun. Nah. Yang keduanya ad-duhnu, minyak wangi. Yang ketiga al-labanu, susu. Bantal, minyak wangi, susu. Kerana Nabi pun menyukai, maka kena terima. Maknanya apa yang dapat difahami daripada riwayat ni, 3 perkara la turadu, yang tidak ditolak. Maknanya Nabi larang untuk kita menolak. Al-wasaid ni jam'u wisadah, wa hiya ma tuj'alu tahta ar-ra'si 'inda al-naum, iaitu bantal diletak di bawah kepala bila tidur. Maknanya orang ambil untuk guna, kena gunalah. Yang keduanya ad-duhnu alladhi lahu tib kazait fi nuskhah, iaitu wangi-wangian atau minyak wangi. Yang ketiganya al-laban, iaitu susu. Kenapa 3 ini khusus bila diberi tidak boleh ditolak? Wa khussat hadhihi salasah lil ma'na sabiq fi ba'dihha wa huwa at-tayyib, iaitu benda baik. Wa yu'khadhu min zalika anna al-murad bil wisadah allati la minata fi qubuliha. Maknanya sedikit sangatlah kalau jika dalam keadaan kita terima. Kalau tak terima mungkin orang berasa hati terutamanya. Dan begitu juga selain daripada 3 ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yulhaqu bihazi salasah, termasuk juga selain 3 ini, kullu ma la minata urfan fi qabulihi. Kullama la minata, maknanya tidak menjadi satu kesusahan bagi pihak yang memberi dan pihak penerima pun terima dari segi uruf. Maknanya uruf dari segi kebiasaan adatnya kena terima. Jadi dia menyebut ni sebagai isyarat. Wasaid ni bantal. Bantal ni kenapa nak tolak? Orang nak bagi rehat, ambil ya. Gitu. Summa ra'aitu min hamlil wasaid ala anna al-murad annaha iza busitat. Maksud Ibnu Hajar kata, maksud bantal diberi ni bila dia hola untuk kita li ahadin liyujlis alaih, supaya sama ada tempat duduk. Kadang ada orang-orang Arab dia duduk atas bantal. Walaupun orang Melayu tak bagi duduk atas bantal kan. Maksud bantal ni benda lapik atau benda untuk dia panggil apa, bersandar. Bila tuan rumah bagi, kita ambil. Idza busitat li ahadin liyujlas alaih, apabila dihampar atau dibentang untuk duduk, fala yanbaghi lahul imtina' min zalika, janganlah tidak menerima. Jadi maknanya apa-apa diberi ya. Terutama tempat duduk apa orang persilakan duduk. Hadis yang kedua tu 12. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyana anil Jurairi an Abi Nadrata an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu
Wa haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadrata anit Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bimakna. Hadis yang sahih di bawah tu ditulis akhrajahu Tirmizi, hadis hasan, wa Abu Daud, ni telah direkod oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, wa Nasa'i wa Ahmad. Fal hadis min riwayat Abi Hurairah isnaduhu dhaif walakin lahu syawahid. Asal riwayat Abu Hurairah ni dhaif, tapi adanya syawahid, iaitu penguat oleh hadis-hadis yang lain, yartaqi, sehingga tingkat ia yartaqi biha ila darajatis sihah, insya-Allah dia kata, sampai menaikkan hadis itu jadi peringkat sahih oleh kerana sokongan-sokongan yang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wangi-wangian lelaki apa yang kuat baunya tetapi tidak jelas warnanya. Orang lelaki punya bauan kuat tak apa, wangi kuat tak apa, tapi warna tidak kuat. Warna. Manakala wangian-wangian perempuan pula apa yang jelas warnanya, nampak warna tetapi tidak kuat baunya. Sebab bila orang perempuan kuat bau, dia akan tarik perhatian. Narik perhatian, sumber fitnah. Itu sebab sampaikan orang perempuan di luar rumah bila nak keluar ke rumah pun tak sama ada tidak boleh dia ta'atur, maknanya pakai wangi-wangian yang menarik, kuat, dan yang kedua pun pakaian yang berwarna menarik. Itu sebab dianjurkan pakaian yang warna lebih gelap. Gelap sebab apa? Kurang tarikan. Tak kira warna apa, warna yang gelap. Warna cerah-cerah ni selalunya warna yang ada tarikan. Dia asalnya illah dia ialah tidak mau jadi sumber fitnah, tarikan tu, tak mau menarik. Sebab itu tarikan seorang wanita untuk suami dia. Jadi itu sebab terutama di luar sama ada bau ataupun pakaian ataupun bauan. Hadis 213. Baik, tentang itu sikit tadi, mazara rihuhu wa khafiya launuhu kamal ward. Seperti contoh dia kata ma'ul wardi, air mawar, wal misk kasturi, ambar, kafur, tibus sina dia panggil. Baik, ini pun kata Imam Ibn Hajar, maksud orang perempuan tak boleh wangi-wangian yang kuat itu idza aradatil khuruj, bila nak keluar dari rumah. Dalam rumah tak ada masalah, nak keluar rumah. Fa amma iza kanat 'inda zawjiha, kalau duduk bersama suaminya, falyatatayyub bima sya'at, dia boleh nak pakai wangi mana pun. Intawa fihi nazar li'annaha 'inda al-khuruj la yushra'u laha tatayyub mutlaqan bal makruh. Bahkan dia kata dalam syariat la yushra'u, tidak disyariatkan laha tatayyub, iaitu memakai wangian mutlak, secara mutlak, maknanya tak boleh pakai langsung. Bal bahkan makruhun, kalau orang perempuan keluar rumah ataupun keluar rumah pakai itu makruh. Bal bahkan waqad yuhramu, ada ulama yang mengatakan haram in alimat, jika dia tahu annahu yajuru ilal fitnah, kalau dengan pakai ni boleh tarik orang tengok. Jadi tarik orang tengok tu sumber fitnah. Oleh kerana itu jadi haram. Ada sebahagian ulama kata in alimat, jika dia tahu dah, dia tahu. Jadi kalau kata dengan niat nak menarik lagi, tak boleh. Annahu yajurru, boleh menarik ilal fitnah, kama huwa zahirun min kalami a'immatina, daripada percakapan para ulama kita. Wa fil hadis, kerana dalam hadis ada disebut kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu ialah zina, iaitu pandangan, tarik pandangan. Ayat itu ghaliban, kebiasaannya begitu. Fal mar'ah iza tata'arat famarrat bil majlis ay bir rijal fahiya kaza wa kaza, bimakna zaniyah, iaitu wanita bila dia memakai bahuan lalu di majlis-majlis terutama yang ada orang-orang lelaki, maka kaza wa kaza, akan macam itulah, orang akan tengok, orang akan sebut, maka itu sumber fitnah. Summa ra'aitu min samma min aidi ihtimalan bi hurmati tatayyub 'alaiha inda khurujiha mutlaqan ay sawa'un marrat birijal aw la. Bagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kata dia,
Bagi dia, pendapat dia, haram bagi wanita memakai bauan ini ketika keluar pada rumah. Tak kira lalu ke orang lelaki ke, tidak lalu ke, tak boleh. Imam Ibn Hajar Haytami sangat keras bab ni. Walahu wajhun, dan beberapa wajah yang sebab yang semestinya baginya kuat alasan, lakin la yuwafiqu kalamul aimah. Walaupun maknanya dari segi umumnya ulama-ulama kata jika dia tahu benda tu akan menimbulkan fitnah memang haram, tapi jika tak tahu secara umum hukumnya adalah makruh. Tapi janganlah sampai contoh kalau orang lelaki lain, jangan sampai kita nak mari sembahyang jemaah kan, kadang peluh. Itu sebab Nabi pernah kata sembahyang Jumaat tu keluar mandi hampir-hampir nak keluar daripada rumah. Sebab apa? Tak mau nanti sampai jadi berpeluh, menyebabkan ia ta'azza, menyakiti orang yang di sebelah kita ketika sembahyang. Jadi kalau perkara ini untuk orang lelaki terutama dalam bab sembahyang jemaah ni dituntutlah kita pakai ta'atur ni. Jangan sampai dalam majlis ke ada orang yang tidak selesa dengan kedatangan. Begitu dia kata, ma zahara launuhu wa khafiya rihu, yang zahir nampak warna dan tidak sangat bau. Contoh dia kata perkara ni za'faran. Za'faran ni warna nampak kekuning-kuningan tapi bau dia tak kuat. Qala ghairu wahid kal hasana wa huwa ajibun minhum idhum syafi'iyyun wal muqarrar min madhhabihim anal hina laisa min anwa'it tatayyub. Begitu juga ada orang berpendapat sebagai hina. Hina ni inai, sedangkan inai ni sebenarnya bukan di antara, tidak termasuk dalam kategori wangian, sebab dia tak ada warna. Memang ada warna, tidak ada bau. Annal hina laisa min anwa'it tatayyub khilafan lil Hanafiyah. Tu berlawanan orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dikira termasuk dalam kategori bau wangi-wangian. Jadi kalau orang perempuan pakai inai semua tu sesuai sangat. Wa yata'akkadu lirijali at-tib fi yaumil jumu'ah, dan kata menjadi sunat muakkad, dituntut bagi orang lelaki at-tib, iaitu memakai bau-bauan fi yaumil jumu'ah, hari Jumaat, wal 'id, dan hari raya, wa 'indal ihram, ketika berihram. Tapi ni kena faham, ketika berihram jangan selepas pakai ihram. Pakai wangi yang pada ihram tak boleh. Dia pengenai tatayyub ni, contohnya orang tu dia mandi dulu kan, sunat ihram, dia mandi sunat. Lepas mandi itu selalu orang di sana ambar, dia panggil, letak ambar di tubuh. Dia selalu orang sana pakai wangi-wangian tu ambar. Kalau kita macam kata pakai bedak sebagainya lah, tapi dia ada ambar ni, dia jenis macam benda kerah, macam sabun kerah tu untuk pakai di tubuh setelah mandi. Bila pakai tu dia akan mengeluarkan bau yang wangi. Dan setelah itu kita sembahyang sunat ihram, nak memakai ihram selepas tubuh kita dah berbau tidak masalah. Dia tak boleh lepas pakai ihram pakai minyak atar. Itu salah. Memakai wangi-wangian tu pada ketika masa ihram, selepas berihram memang salah. Jadi benda larangan ihram. Wa hudurul mahafil, begitu juga menjadi sunat muakkad bagi orang lelaki memakai bauan ketika menghadiri majlis-majlis. Wa qiraatul Quran wal ilmi wal zikir, begitu juga majlis ada bacaan Al-Quran, majlis ilmu, majlis zikir. Wa yukrahu lin nisa 'inda khurujihinna lil masjid, dan makruh bagi orang perempuan ketika mereka nak keluar ke masjid pakai wangi-wangian. Wa yata'akkadu likulli minhuma 'inda mu'asyaratil halil, terutama lagi lah ketika kalau dalam majlis tu ada percampuran, lagilah dilarang untuk orang perempuan memakai bauan. Hadis terakhir dalam bab ta'atur, hadis yang ke-214, hadis yang mauquf. Wa bihi qala hadatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id al-Hamdani qala hadatsana abi an bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala uridtu baina yaday Umar bin al-Khattab fa alqa Jarirun ridaahu wa masya fi izarin fa qala lahu khuz ridaak fa qala Umar lil qaum ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jaririn
illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani katanya telah memberitahu oleh ayahku iaitu Ismail bin Mujalid daripada Bayan, daripada Qais bin Abi Hazim, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, pada suatu ketika aku berada di hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis 213 tak baca ya? 213 dulu satu. Hadatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala hadatsana Yazid bin Zurai'in qala hadatsana Hajjajun as-Sawwab an Hananin an Abi Utsman ad-Dahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-rayhan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Qala Abu Isa wala na'rifu li Hananin ghaira hadzal hadis. Daripada Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu diberi minyak wangi, maka janganlah ia menolaknya. Dalam lafaz tu raihan, kerana ia keluar daripada syurga, iaitu jenis wangi-wangian lah. Raihan ni fassarahu ahli lughah, ahli bahasa menyatakan bi annahu kullu masmumin tibirrih, mana-mana perkara yang mana bauan dia tu sedap, itu dipanggil raihan. Ada orang mengatakan raihan ni satu khusus bunga raihan, tapi mengikut ahli bahasa ar-raihan ialah apa saja yang baunya sedap, maka itu raihan. Waqila, ada juga yang berpendapat yahtamilu an yurada bihi at-tayyib, iaitu wangian kullahu, semua jenis, ay liyuwafiqa ma marra. Dan man urida alaihi tib, barang siapa yang dibentang atau diberikan wangi-wangian. Qala wa fil Bukhari juga kana sallallahu alaihi wasallam la yuraddu tiba, tidak menolak akan wangi-wangian. Jadi fala yarudduhu, kalau orang itu diberi minyak wangi atau wangi-wangian, janganlah ia menolak. Cuma kadang wangi-wangian ni orang tak sama. Ada orang ni dia rasa ni minyak wangi, kadang minyak wangi yang tak wangi. Nah, bau orang tak sama. Jadi cuma jangan menolak tu tak usah tolak lah. Cuma kalau kata orang bagi, ambil. Orang bagi ambil, jangan menolak. Sebab orang tidak sama. Terutama kalau contoh macam ada orang Arab suka minyak-minyak yang jenis bawang kuat kan, kita tak pakai, kadang kita kurang guna, tapi dia guna. Macam minyak ud sebagainya tu daripada kayu gaharu kan, keluarnya berbagai jenis-jenis syamamah sebagai. Jadi jangan kita tolak. Fa innahu kharaja minal jannah, itu adalah sebab kenapa tidak boleh tolak, kerana bau tu dipanggil satu kiasan kerana ia daripada syurga, maknanya bau wangian tu. Kerana dalam satu riwayat lain kata, jangan menolak wangian bila diberi, kerana fa innahu khafiful mahmal, benda tu ringan ya. Tibur rih, dan bau pun elok. Bau elok, benda ringan, kenapa nak tolak? Kerana itu terima. Baik, hadis yang ke-214 tadi. Hadatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Abi an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fa alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi izarin fa qala lahu khuz rida'aka. Faqala Umar lil qaum ra'aitu rajulan asana suratan min Jaririn illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pada satu ketika aku berada di hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba Jarir cerita ni, Jarir meletakkan selendangnya dan berjalan dengan memakai kain sarung, selendang atas tubuh lah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepadanya, ambillah selendangmu,
Kemudian Umar berkata kepada orang-orang di situ, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih baik rupa daripada Jarir, kecuali apa yang dikhabarkan kita tentang rupa Nabi Yusuf AS. Itu memang tidak ada tandingan lah. Tapi di kalangan sahabat tu, Jarir bin Abdullah antara orang yang elok. Ini cerita tentang keelokan. Dalam perkara ni kata tidak ada apa sini. Baik, perkataan Sayyidina Umar ni tentang pujian kepada Jarir ialah ketika Jarir telah berlalu daripada majlis. Sebab dia kira nak ambil perkataan Nabi kata jangan memuji seseorang di hadapannya. Kan ada perkara larangan Nabi memuji seorang di hadapan. Jadi di sini dia kata fayushkalu ma dzukira anna Umar aidan Allahumma illa an yuqala kalamu sarih fi annahu ajmala bi'atibari alwajhi hatta min dahyah. Jarir ni semak dia lebih daripada Dihyatul Kalbi. Sebab Dihyatul Kalbi tu kata Nabi antara orang yang semaklah di kalangan sahabat Nabi. Dan juga wala mahzur fi zalika ala an yumkin al-jam'u baina dahyah kana ajmalu bi'atibari al-wajh wa Jarir kana ajmalu bi'atibari al-wadan. Boleh lagi kita gabung bahawa Dihyatul Kalbi ni wajah yang terbaik dan Jarir ni tubuh yang terbaik. Bidalil dengan dalil anna Umar bahawa Sayyidina Umar lam yaqul tidaklah dia berkata demikian mamarra illa inda tajarrudi Jarir anir rida ketika mana Jarir telah buka selendang. Bila buka selendang nampak tubuh. Jadi oleh kerana itu dari segi tubuhan tu Jarir di antara yang terbaik di kalangan sahabat. Dihyatul Kalbi itu tak cerita tentang riwayat dia buka, bahkan muka dia lah. Dia buat mari sini bubuh dalam perkara dia nak bagi tahu tadi tentang benda yang elok ni tidak boleh ditolak. Habis itu. Tatimah iaitu penutup dalam bab ni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bab 33 bab ta'atur ni dia ada buat mari sedikit penutup. Dia kata munasibah li hadzal bab an-tib min dawa'il jima' wa li hadha qala ba'du a'immatina yusannu li muridil ihram al-jima'. Dia kata oleh kerana dalam bab ni at-tib iaitu wangi-wangian min dawa'il jima', pemanggil ataupun untuk pemanggil kepada jima'. Sebahagian ulama menyatakan yusannu li muridil ihram al-jima', untuk orang yang nak berihram sebelum berihram dia berjima' li annahu yusannu lahu at-tayyib, dia sunat memakai wangi-wangian. Wangian-wangian tu untuk dawa'i kepada jima' dan disunatkan sebelum berihram. Wa qalu, begitu juga ulama menyatakan yusannu li murididh dhihab lil jum'ah liyankifa bi basrihi ay wa li annahu yusanna lahu at-tayyib aidan. Disunatkan juga orang yang nak pergi untuk berjumaat liyankifa bi basrihi, jaga pandangan, ay wali annahu yusannu, oleh kerana itu disunatkan untuk bertatayyub iaitu memakai wangi-wangian. Walhasil hasilnya anna kullaman sunnalahu at-tatayyub sunnalahul jima'. Jadi dia nak kaitkan hak mana saja yang kata waktu disunatkan untuk tatayyub berwangi-wangian maka sunat sebelumnya itu berjima'. Faziyadatu ta'atturihi sallallahu alaihi wasallam, dan banyaknya Nabi menggunakan wangi-wangian allati yang imtaza biha yadullu alam tiyazihi bi ziyadatil jima'. Wa huwa kazalika fa fil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari ada dinyatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidah minal lail wan nahar. Kadang dalam satu jam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bergili-gili isterinya, sama ada di siang hari ataupun di malam hari. Wa huna, dan kesemua mereka 11 imra'atan, 11 orang. Qultu li Anas, pernah aku tanya Anas, au kana yutiqu, qala kunna natahaddasu annahu a'ta quwwatan salasin.
Tu Nabi lainlah Allah Ta'ala beri kekuatan 30 orang. Dan daripada Muaz radhiyallahu ta'ala katanya quwwat arba'in. Nabi tu diberi kekuatan 40 orang. Zada Abu Nu'aim an Mujahid. Kana rajulun min riyajali ahli jannah wa sahha yu'tar rajul fiha quwwata mi'ata rajul. Sehingga dalam syurga dinyatakan bahawa seseorang lelaki diberi kekuatan 100 orang lelaki. Wa idza duribat, apabila dikalikan fi arba'in balagat 4,000. Wa bihi fadlu Sulaiman, itulah antara kelebihan Nabi Sulaiman, li'annahum lam yu'ta illa quwwatan mi'ah, diberi kekuatan 100 orang. Wa innama dhamma li zalikal qana'ah fil akli ma'astil zamiha. Walaupun begitu, maknanya itu sebab antara khususiah Nabi yang berkahwin lebih tu sebenarnya dari segi kekuatan lebih pada tu lagi. Qultu liyajma'allahu lahu min sifatil kamal ma'a tadaddiha ma lam yajma'ahu li ghairihi. Perkara yang keistimewaan Allah Ta'ala bagi para Nabi yang tidak ada pada orang lain. Walaupun dalam keadaan tu sebenarnya nak kira masih sedikit daripada kekuatan yang ada. Warawat Tabrani mahtalama nabiyyun qad wa innamal ihtilam minasyaitan. Kerana itu dinyatakan bahawa Nabi tak pernah mimpi. Mimpi, wa innamal ihtilam minasyaitan, kerana kadang mimpi itu datang daripada syaitan. Ini dia buat mari satu penutup dalam bab at-tatayyub. Jadi nak bagi tahu munasabah tentang tatayyub dan juga seseorang dengan bab jima' tadi ada kaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ba'd. Babut tasyahud fi shalah. Bab mengenai tasyahud dalam solat, muka surat 104 daripada Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah. I'lam anna as-salah in kanat rak'atain fahasiba kas-subhi wan nawafili falaysa fiha illa tasyahudun wahidun. وإن كانت 3 ركعات أو 4 ففيها تشهدان أول وثان ويتصور في حق المسبوق 3 تشهدات ويتصور في حقه في صلاة المغرب 4 تشهدات مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية فيتابعه في التشهد الأول والثاني ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه فيصلي ركعة ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها. أما إذا صلى النافلة فنوى أكثر من 4 ركعات بأن نوى 100 ركعة فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد ثم يأتي بالركعتين ويتشهد التشهد الثاني ويسلم. Solah apabila hanya berjumlah 2 rakaat seperti solat subuh atau solat sunat. Mana-mana jenis sunat kan memang afdalnya 2 rakaat. Maka di dalamnya hanya terdapat 1 tasyahud, dan tasyahud tu ialah rukun dalam sembahyang, tasyahud akhir. Apabila berjumlah 3 rakaat orang nak sembahyang atau 4 rakaat, maka di dalamnya terdapat 2 tasyahud. Pertama dan kedua. Tasyahud pertama tu sebagai sunat ab'ad, yang kedua tu barulah sebagai rukun. Boleh dibayangkan pada orang yang terlewat solat berjemaah mengerjakan 3 tasyahud. Ada juga. Ya, mari terlewat masa dia dapat rakaat kedua sembahyang maghrib.
kedua imam duduk tasyahud, dia duduk tasyahud. Rakaat ketiga imam, rakaat kedua dia, nanti dia kena tambah satu lagi pun 3 tasyahud. Boleh juga dibayangkan mengerjakan 4 tasyahud pada solat maghrib. Dia mari rakaat imam duduk rakaat kedua dah, ataupun duduk tasyahud rakaat kedua, dia mari bagi takbir, dia duduk tasyahud. Imam bangun rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama duduk tasyahud juga. Dan tasyahud tadi hak pertama tak dikira rakaat, tasyahud kedua dia baru rakaat pertama dia. Nanti dia kena tambah 2 rakaat, tasyahud kedua, tasyahud ketiga, itu 4 rakaat tu boleh jadi seorang dalam satu sembahyang dia. Maknanya solat maghrib yang seperti apabila masuk ke dalam jemaah setelah rukuk pada rakaat kedua, dia mengikuti imam mengerjakan tasyahud pertama dan kedua, padahal dalam solat tersebut dia hanya mendapat 1 rakaat. Setelah imam mengucapkan salam, orang yang terlewat tadi berdiri untuk mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal. Dia kemudian solat 1 rakaat, kemudian bertasyahud kerana terhitung berada dalam rakaat kedua, kemudian melaksanakan lagi rakaat terakhir mengerjakan tasyahud di akhirnya. Maknanya ada keadaan 4 kali tasyahud. Maghrib yang dia masbuk pada rakaat kedua. Nak ceritanya tentang bacaan tasyahud ataupun duduk tasyahud. Apabila melakukan solat sunat dan berniat mengerjakan lebih dari 4 rakaat, walaupun seorang tu dia nak niat 100 rakaat, maka yang benar, iaitu qaul yang paling kuat, adalah tidak lebih dari 2 kali tasyahud. Solatnya dikerjakan sesuai dengan niatnya, kemudian bertasyahud pada rakaat ketiga dari akhir, kemudian berdiri dan mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal, lalu melakukan tasyahud kedua dan mengucapkan salam. Maknanya kalau nak buat banyak mana pun dia boleh tasyahud, maknanya 3 rakaat terakhir itu tasyahud pada hak 3 rakaat terakhir sebagai tasyahud awal, dan hak terakhir sekali tasyahud akhir. Boleh buat, cuma kalau dari segi afdal atau tidak, memang tidak afdal lah. Kan paling afdal sembahyang sunat ni 2 rakaat 1 tasyahud, sebab tasyahud tu rukun. Kalau sembahyang banyak rakaat, kalau banyak tasyahud, maknanya paling-paling tidak katalah 2 kali tasyahud. Tasyahud pertama bukan rukun, sunat ba'd. Itu sebab afdal sembahyang sunat memang 2-2. Sekumpulan ulama daripada kalangan sejawat kami, iaitu ashabus syafi'iyah, ulama-ulama syafi'i, menyatakan tidak boleh melakukan lebih dari 2 kali tasyahud. Mana kalau pun sembahyang lebih. Jadi dia nampak sini yang paling jelas 2 hingga 4 rakaat lah. Sebab 2 rakaat 1 tasyahud, 2 rakaat lagi 1 tasyahud. Tasyahud pertama yang sunat abad, tasyahud kedua tu adalah rukun sembahyang. Maknanya paling tidak sunat ni antara 2 hingga 4 rakaat. Lebih pada tu boleh, tapi tasyahud tetap 2 tu. Baik, mengikut ashabus syafi'i tidak boleh melakukan lebih dari 2 kali tasyahud, dan tidak boleh jumlah rakaat di antara tasyahud pertama dan kedua lebih dari 2 rakaat. Itu sebab kalau nak buat kata tadi, contoh orang tu nak sembahyang 100 rakaat, bila dia nak buat tasyahud pertama, iaitu 3 rakaat akhir ya. Sebab antara tasyahud pertama dengan kedua tu diselangi, tak boleh lebih 2. Namun boleh jika hanya 2 rakaat. Apabila berjumlah lebih dari 2 tasyahud atau lebih dari 2 rakaat di antara kedua-dua tasyahud, maka solatnya batal, tak jadi sembahyang. Itu sebab nak elak daripada berlaku batal, baik kita buat yang paling aula, yang paling afdal, 2 rakaat 1 salam. Para ulama lain mengatakan boleh melakukan tasyahud pada setiap rakaat, namun yang benar adalah hanya dibenarkan setiap 2 rakaat. Wallahu a'lam. Perlu diketahui bahawa tasyahud akhir hukumnya wajib sebab dia rukun. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, maknanya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, Imam Muhammad bin Hanbal, dan juga sebahagian ulama besar yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya sunat. Itu beza 2 mazhab lagi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan Maliki. Sementara tasyahud pertama hukumnya sunat mengikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib juga.
Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak, maka menurut Imam Syafi'i solatnya sah, namun harus digantikan dengan sujud sahwi. Wallahu alam. Maknanya tahiyat awal tu, tasyahud awal, sengaja ataupun lupa dia tinggal. Sengaja tinggal atau lupa tinggal, disunatkan sujud sahwi untuk menyempurnakan sunat tu. Tapi kalau sujud tahiyat tak ingat, kemudian sujud sahwi pun tak ingat, sembahyang sah, cuma kuranglah dari segi pahala sunat tasyahud tu. Ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala salam, ibadah dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, riwayat Ibnu Mas'ud ini. Yang kedua, lafaz tasyahud, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lafaz ketiga bagi tasyahud, riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala salam, kebaikan dan selawat hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. B. 3 jenis selawat. Dan diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang baik dari Al-Qasim, dia berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengajarku. Dia berkata, ini bacaan tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Macam riwayat pertama tadilah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Macam riwayat pertama tadi, lafaz pertama. Segala salam, salawat, kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dalam hadis ini terdapat nilai positif, iaitu bahawa tasyahud baginda sama lafaznya dengan tasyahud kita, permintaan tu. Kami meriwayatkan juga dalam kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullah, Sunan Al-Baihaqi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih. Sanad tu silsilah periwayatan. Daripada Abdurrahman bin Abdul Qari bahawa dia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas mimbar sedang mengajar tata cara tasyahud kepada khalayak. Beliau katakan, ucapkanlah olehmu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Segala salam hanya bagi Allah, segala kesucian hanya bagi Allah, segala kebaikan dan selawat hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kami riwayatkan juga dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Sunan Al-Bahaqi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa dalam tasyahud dia membaca Tahiyyatut tayyibatus salawatuz zakiyat lillah. Ada tambahan zakiyat daripada lafaz tasyahud yang ketiga tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Di awal takhirkan asyhadu alla ilaha illallah tu. Diawalkan riwayat tadi diakhirkan. Segala salam, kebaikan, selawat dan kesucian hanya bagi Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Pada riwayat lain pula dalam kitab-kitab tersebut daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha seperti riwayat ini. Sama ni. Dari Aisyah sama juga ni. Benda sama ya. Dia ulang tulis. Okey. Tahiyatut cuma tengok bezanya. Mendahulukan tayyibat dari selawat tadi 164, 165 riwayat kitab dalam kitab-kitab tersebut dari Aisyah radhiyallahu taala beza sikit ya. At-tahiyatus salawatut tayyibat, yang sebelum dia at-tahiyatut tayyibatus salawat. Beza tu ya. Hal lain sama, az-zakiyatu lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Segala salam, selawat, kebaikan, kesucian hanya bagi Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Satu lagi ada riwayat, kami riwayat juga dalam kitab Muwatta karya Imam Malik dan juga Sunan Baihaqi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih daripada Malik bin Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa dalam tasyahud dia membaca bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyat lillah, assalamu alayka ayyuhan, assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berlainan sikit ya. Dengan menyebut nama Allah, dengan salam hanya bagi Allah, segala salam hanya bagi Allah, segala selawat hanya bagi Allah, segala kesucian hanya bagi Allah, kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah segala semoga dilimpahkan kepada Nabi, kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam. Ni berapa dipanggil riwayat-riwayat berkenaan dengan lafaz tasyahud. Semua riwayat tersebut merupakan jenis-jenis bacaan tasyahud. Al-Baihaqi mengatakan yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 hadis. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Abbas dan hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini adalah perkataan Baihaqi. Sebab tu di awal Imam An-Nawawi kata 3 tasyahud, tapi lepas tu mari riwayat lain kan. Mana mengikut Imam Baihaqi 3 yang awal tadilah. Ulama lain mengatakan ketiga hadis ini sahih dan yang paling sahih adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Maknanya yang paling pertama Ibnu Mas'ud nombor 1, nombor 2 Ibnu Abbas dan ketiga tu Abu Musa Al-Asy'ari. Perlu difahami bahawa boleh mengucapkan lafaz tasyahud dengan semua zikir yang telah disebutkan. Nak pilih hak mana-mana pun boleh. Nak sebut sekaligus semua pun banyak masa sangat boleh. Demikianlah ditegaskan oleh Imam kami Asy-Syafi'i dan para ulama lain radhiyallahu anhum. Bacaan tasyahud yang terbaik menurut Imam Asy-Syafi'i adalah riwayat hadis riwayat Ibnu Abbas, iaitu tasyahud yang kedua tadi. Tasyahud yang kedua dipilihlah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu yang kita guna. Kerana mengikut Imam Syafi'i itulah. Riwayat Ibnu Abbas disebabkan di sana terdapat tambahan lafaz al-mubarakatuh. Nak banding
Ibnu Mas'ud punya riwayat tidak ada. Ibnu Mas'ud punya at-tahiyyat as-salawat at-tayyibat. Ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, lebih tambahan kalimah mubarakat. Imam Syafi'i dan para ulama lain rahimahullah menyatakan kerana lafaz tasyahud yang diperintahkan bersifat relatif, maka lafaz dari para perawi berbeza-beza, wallahu a'lam. Maknanya perkara tu terbukalah. Lafaz tasyahud yang diperintah bersifat relatif secara terbuka. Mana-mana boleh dipilih dan tengok pada perawi-perawi pun berbeza dari segi periwayatan. Ini satu faslun, satu fasal al-ikhtiyar. An ya'ti bi tasyahhud min as-salasatil awal bi kamalih falau huzifa ba'du fa hal yujzihi fi tafsil. Lafaz yang dipilih dianjurkan daripada yang ketiga pertama di atas. Maknanya riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Di atas yang dibaca secara sempurna, maknanya baca keseluruhan. Apabila hanya dibaca sebahagian, apakah boleh? Boleh tak nak baca separuh, tak mau baca habis. Tahiyat-tahiyat yang dinyatakan ni. Penjelasannya seperti berikut. Lafaz al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu dan az-zakiyatu hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat sahnya tasyahud. Tu sebab ada riwayat lain tu boleh baca. Apabila lafaz-lafaz ini dihapus secara kesemua atau hanya membaca at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, maka hukumnya boleh. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini dalam mazhab kami. Jadi perkataan mubarakat, salawat, tayyibat, zakiyat itu sunat. Kalau kata ambil salah satu ya. Ataupun ada orang dia nak ambil sebab apa? As-salawat, at-tayyibat, zakiyat itu sunat. Tapi at-tahiyyat tu hak tu kena sebut. Jadi kalau kata ada seorang nak baca hanya at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, cukup sampai habis. Wa hadza la khilaf fihi indana 'inda Syafi'iyah. Tidak ada khilaf di sisi mazhab Syafi'i. Maknanya daripada 4 sebutan kalimah tu, at-tahiyyat tu yang hak rukun kena baca. Lepas 3 lagi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, 3 lagi itu adalah sunat hukumnya. Baik. Sedangkan lafaz at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka, hukumnya wajib. Tidak boleh dihapus sedikit pun kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya sampai at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu kata kalimah yang ada hak tambahan. Ada 3 pendapat di kalangan para sejawat kami. Dalam mazhab Syafi'i pun ada 3 pendapat. Pertama yang paling benar adalah tidak boleh dihapus kerana inilah petunjuk dari dalil dan kerana hadis-hadis yang ada semuanya menegaskan lafaz tersebut. Maknanya daripada assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tu baqi lafaz daripada bermula assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir. Maknanya pendapat pertama kata wajib baca semua. Adapun yang pertama at-tahiyyat tu wajib, as-salawat al-mubarakatu tayyibat, as-salawat dan juga kalau kalimah az-zakiyat ni semua sunat. Tapi bermula assalamu alayka ayyuhan nabi kena baca semua. Tu satu pendapat. Tak boleh buanglah. Yang keduanya boleh dihapus. Maknanya ada mana-mana tempat buang boleh. Yang penting ada asas, ada dah. Yang ketiga hanya boleh menghapus lafaz wa barakatuh. Maknanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh tak sebut boleh. Itu pendapat ketiga. Baik. Salah seorang dari kalangan sejawat kami iaitu antara ulama Syafi'i, Abu Abbas bin Suraij, mengatakan boleh meringkas lafaz tasyahud menjadi at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebahagian besar riwayat dalam lafaz salam menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Demikian juga lafaz assalamu alayna.
dengan alif dan lam. Hak tadi mengikut Abul Abbas Suraish, salamun tanpa alif lam. Salamun, mim tu tanwin. Tapi riwayat-riwayat yang banyaknya assalam alif lam ada, mim tidak tanwin. Dia alif lam depan dengan tanwin ni dia tidak boleh bersama. Kalau ada tanwin tanpa alif lam, kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Kalau kata assalamun tak boleh. Dan alif lam pun ada, tanwin pun ada, tu tak mungkin berlaku dalam bahasa Arab. Sebab dipanggil alif lam ma'rifah, tanwin tu nakirah. Yang perbezaan kalimah ma'rifah nakirah tu. Sebahagian sejawat kami mengatakan, iaitu ulama-ulama Syafi'i, kedua-duanya boleh digunakan. Ada alif lam assalam tanpa alif lam salamun boleh. Namun yang terbaik ia adalah lafaz assalam dengan alif dan lam, kerana riwayatnya lebih banyak dan kerana lebih berhati-hati. Sebab riwayat ada alif lam, maknanya kalau baca tanpa riwayat seolah tinggalkan riwayat tu. Sedangkan tentang bacaan basmalah sebelum tahiyat adalah seperti berikut. Sebelum nak baca tahiyat, baca bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum? Ni ada perbincangan. Wa amma tasmiyah qabla tasyahhud tahiyat faqad rawaina. Telah kami riwayatkan sebuah hadis marfu' dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan selain kedua-duanya tentang penetapan tambahan basmalah, iaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar. Akan tetapi Bukhari, Nasa'i dan para imam hadis yang lain mengatakan tambahan bacaan basmalah tidaklah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan basmalah ni sebelum Fatihah sahaja. Kebanyakan sahabat kami mengatakan tidak disunatkan membaca basmalah. Sebahagian sejawat kami mengatakan disunatkan. Yang benar adalah tidak membacanya, kerana kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan bacaan tasyahud tidak menyebutkannya dalam riwayat mereka. Panggil banyak hak riwayat tidak ada bismillah. Urutan dalam bacaan tasyahud hukumnya sunat dan bukan wajib. Urutan maknanya duduk depan, duduk belakang tu. Takut pasal dalam riwayat ada yang asyhadu an la ilaha illallah dahulu, lepas tu baru assalamualaikum ayuhan nabi. Jadi urutan tu adalah sunat bukan wajib. Apabila sebahagian lafaz didahului dari sebahagian yang lain, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang benar dari kebanyakan para ulama. Imam Asy-Syafi'i menegaskan perkara ini di dalam kitab Al-Um. Pendapat lain mengatakan bahawa harus dibaca secara berurutan seperti surah Al-Fatihah. Jadi dikias kepada surah Fatihah, mana boleh kita awalkan, akhirkan. Ayat-ayat tu memang mesti disusun, itu memang pastilah ayat Al-Quran. Ada yang kata kena susun seperti mana susunan. Namun bukti akan membolehkan perkara tersebut adalah didalui lafaz salam atas lafaz syahadah. Ini kerana dalam riwayat ada assalamualaikum ayuhan nabi tu duduk riwayat depan, asyhadu an la ilaha illallah duduk di akhir. Dan ada yang asyhadu an la ilaha illallah dulu baru hak assalamualaikum ayuhan nabi duduk di akhir. Dalam riwayat ada. Jadi oleh kerana tu bila riwayat ada boleh lah. Cuma surah Fatihah mana ada orang baca secara takdim takhir itu tidak ada. Jadi tak boleh lah. Jadi namun bukti ada bolehkan perkara tersebut adalah didalui lafaz salam atau lafaz syahadah pada sebahagian riwayat dan diakhirkan pada riwayat lain sebahagian yang kami paparkan di atas. Jadi satu riwayat yang asyhadu an la ilaha illallah dulu barulah akhirnya assalamualaikum ayuhan nabi. Ada satu riwayat tadi kan. Riwayat ada riwayat 164 Muwatta tu. Sunan Baihaqi dengan Muwatta. Begitu juga riwayat Aisyah tu dua hampir sama tu. Di asyhadu an la ilaha illallah dulu baru assalamualaikum ayuhan nabi. Yang lain-lain tu assalamualaikum ayuhan nabi dulu. Baik. Sementara surah Al-Fatihah lafaz dan urutannya adalah mukjizat. Oleh kerana itu tidak boleh diubah. Tidak diperkenan juga tasyahud dengan selain bahasa Arab. Ini tak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh diperkenan, maknanya tak boleh diterima tasyahud dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu membacanya dalam bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu boleh tasyahud dengan bahasanya sendiri dan harus belajar sebagaimana yang kami jelaskan pada perbahasan takbiratul ihram.
Maknanya kalau pergi contohnya awal baru masuk Islam, dia tahu terjemah tapi dia tak tahu bacaan. Maknanya boleh, tapi dengan syarat dalam masa yang sama dia mesti belajar bagi boleh. Disunatkan dalam tasyahud untuk bersuara perlahan. Padahal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Buktinya adalah hadis yang kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, minas sunnati an yukhfiyat tasyahhuda. Termasuk daripada as-sunnah, iaitu amalan Nabi, adalah merendahkan suara pada bacaan tasyahud. Tasyahud kena sunat lebih utama hak tu. Bacaan Fatihah pun pada qadar kita dengar. Jangan sampai bacaan kita tu, kalau kata Fatihah pun tak boleh mengganggu orang yang di sebelah, apatah lagi bacaan lain. Kan? Walaupun bacaan ni memang rukun. Kan? Fatihah atau tasyahud ni rukun, tapi sekadar kita dengar. Mana lebih aula? Memang perlahan. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, Al-Hakim mengatakan sahih. Apabila ada seorang sahabat menyatakan dengan ucapan termasuk dari as-sunnah, maka hal itu sama halnya dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah mazhab yang benar dan diikuti oleh semua ulama dari kalangan ahli fiqh, ahli hadis, ahli ilmu usul dan ahli mantik rahimahumullah. Apabila dibaca dengan suara kuat, hukumnya makruh. Namun solatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Cuma baca, kerana ilat dia ialah mengganggu orang lain. Nak baca derah mengganggu orang. Kadang orang nak baca terganggu dengan bacaan yang kuat. Jadi menjadi makruh. Jumhur ulama falau jahara bihi kuriha walam tubtal. Jadi para jumhur ulama, fuqaha, muhaddisin, ashabul usul mutakallimin. Wallahu alam. Babus salah ala nabi, itu satu bab rukun membaca tahiyat. Dan selepas pada tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad, tu selawat dalam tahiyat, tu dia panggil hukum berbeza. Hak ni adalah satu rukun, hak tu pun rukun. Cuma ada ulama yang menggabungkan bacaan tasyahud dengan selawat dalam tasyahud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.